Iya, betul tu. Kami masih belum melihat teks akhir lagi. Saya rasa kita akan mendapat lebih banyak maklumat menjelang hujung minggu selepas majlis menandatangani rasmi antara Naib Presiden Vance dan pegawai tinggi Iran berlangsung. Pandangan saya ialah perjanjian ini merupakan langkah pertama dalam apa yang pasti akan menjadi proses rundingan yang panjang dan mungkin memenatkan. Tetapi ia adalah langkah yang perlu. Kerana secara ringkasnya, kita perlu menerima hakikat bahawa kempen selama 38 hari yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan Israel tidak mencapai matlamatnya. Ia sememangnya berjaya atau mempamerkan keunggulan ketenteraan. Tetapi ia berdasarkan andaian yang salah bahawa ini akan menjadi operasi yang cepat dan mudah, malah mungkin boleh mencapai perubahan rejim atau perpecahan rejim. Dan sebenarnya kita melihat kesan yang sebaliknya buat masa ini. Ini tidak bermakna tiada cabaran di hadapan. Saya rasa ada beberapa cabaran yang perlu diketengahkan. Pertama sekali, proses diplomatik mungkin akan mengambil masa yang panjang. Iran dan Amerika Syarikat telah berunding untuk sekian lama, malah 2 hari sebelum perang ini tercetus. Jadi kita harus menjangkakan lebih banyak halangan di sepanjang jalan dan juga usaha pihak yang cuba menggagalkan, seperti Perdana Menteri Netanyahu yang telah menjadikannya. Jelas kepada kita semua bahawa beliau menentang MOU ini. Tetapi mendapatkan suatu bentuk persetujuan mengenai program nuklear Iran, saya rasa adalah demi kepentingan antarabangsa yang lebih luas dan khususnya kepentingan Amerika Syarikat. Tidak mencapai perjanjian sudah tentu memberi kesan negatif kepada rantau ini. Saya juga ingin berhujah bahawa ia tidak semestinya akan membawa keselamatan yang lebih baik untuk Israel juga. Akhir sekali, sebagai nota penutup, sistem yang ada sekarang dan saya menghargainya, lebih mudah untuk menganggapnya sebagai satu rejim. Tetapi ia telah berkuasa selama berdekad-dekad sekarang dan akan menghadapi cabaran ekonomi, halangan dalam pembinaan semula. Sudah tentu ia telah lama menghadapi krisis legitimasi melalui protes berulang kali dari dalam negara. Kita perlu lihat bagaimana sistem ini berkembang, sama ada ia menjadi lebih tegas, sama ada ia menjadi lebih ketenteraan, atau sama ada ia terus kurang bergantung kepada ideologi agama, dan lebih cenderung kepada nasionalisme. Terdapat begitu banyak pendapat panas dan analisis tentang Iran sejak beberapa bulan lalu, malah lebih lama lagi, yang ternyata benar-benar salah sama sekali. Dan saya harus katakan bahawa sistem Israel telah mempromosikan banyak naratif dan analisis ini dan membawa rantau ini pada pendapat saya ke tempat yang paling rapuh dalam tempoh yang sangat lama. Ini akhirnya buruk untuk keselamatan serantau dan sudah tentu juga untuk keselamatan semua negara di rantau ini. Jadi saya rasa ini adalah masa untuk berhenti sejenak dan merenung, memikirkan kepentingan negara tetapi juga kepentingan serantau. Perdana Menteri Israel dijangka akan rucap sebentar lagi, tetapi anda telah bercakap tentang situasi keselamatan di sini. Dan saya rasa ramai orang di bahagian dunia ini terkejut apabila helikopter Apache Amerika disasarkan oleh pihak Iran. Presiden AS memberi respon dengan mengatakan beliau terpaksa bertindak atas keperluan. Dan rakyat Israel tertanya-tanya sama ada Hezbollah akan terus menyasarkan Israel. Dan jika Iran mengancam untuk menyasarkan Israel seperti yang berlaku 24 jam lalu, maka Israel mahu dapat mempertahankan rakyat awamnya sendiri. Tetapi saya ingin beralih kepada isu rakyat Iran. Anda ada menyentuh tentangnya. Ramai aktivis di luar negara yang kami temui telah menggambarkan rasa harapan apabila Donald Trump berkata pada Januari lalu bahawa bantuan sedang dalam perjalanan. Sekarang, mereka rasa dia telah membuat perjanjian dengan syaitan dan mereka telah ditinggalkan atau dikhianati. Apakah pandangan anda tentang apa maksud semua ini untuk rakyat di lapangan yang sedang menunggu perubahan rejim sebenar? Pertama sekali, Iran adalah sebuah negara yang sangat besar dengan 90 juta penduduk dan saya menghargai itu. Terdapat sebahagian besar masyarakat Iran yang telah lama melakukan protes, cuba untuk memainkan peranan dan mempengaruhi keadaan dalam konteks domestik mereka sendiri.
Presiden Trump sama sekali tidak pernah benar-benar akan membantu rakyat Iran. Itu sangat jelas kerana bantuan tidak datang seperti yang dikatakan selama lebih 6 minggu selepas tindakan keras yang kejam yang dialami oleh rakyat Iran pada 8 Januari dan 9 Januari. Jika akan ada perubahan di dalam Iran, saya rasa ia mesti dipimpin oleh rakyat Iran sendiri dan bukan dipimpin oleh keputusan dari kuasa luar. Kuasa luar tidak pernah benar-benar berjaya menyingkirkan pemimpin Iran secara berkesan. Rakyat Iranlah yang telah melakukannya. Jadi saya rasa rakyat Iran, sekali lagi negara yang besar, memang berpecah belah dan terbahagi. Kini terdapat kumpulan yang melihat Republik Islam sebagai lebih kuat kerana mereka berjaya bertahan dalam peperangan yang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel bersama-sama. Dan untuk kumpulan itu, mungkin mesejnya sudah diterima. Sudah tentu masih ada penentang yang marah di dalam sistem yang juga telah memahami perkara itu. Akibat daripada konflik ketenteraan ini, sistem di Iran menjadi lebih tegas dan lebih komited terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi saya rasa perlu ada langkah ke belakang dan memikirkan semula cara untuk membantu rakyat Iran. Sudah tentu, saya akan katakan bahawa perang ini sebenarnya tidak membantu rakyat Iran langsung. Dan perang ini datang dengan janji untuk membantu mereka mengambil alih negara. Ia telah meninggalkan mereka dengan kepimpinan yang semakin keras. Dan sekali lagi, ini kerana perang ini dijalankan dengan andaian yang salah bahawa rejim ini lemah, bahawa rejim ini akan cepat tumbang. Dan pemikiran seperti itu perlu difahami supaya mungkin laluan dan strategi baru boleh diusahakan untuk rakyat Iran sendiri, tetapi sekali lagi secara lebih meluas untuk rantau ini.